Pindah pakai makna tu. Deh. Kenapa boleh kata pindah? Di antara makna yang tetap, tempat yang tetap di bumi dipakai dengan suatu tempat, suatu perkara yang keluar di tubuh manusia, lil munasabati. Kerana ada sepatut teh, kerana ada layak ke, kerana ada ikat teh, kerana ada tamat teh, bainal mangkuli anhu, di antara makna yang dipindah daripadanya. Mana makna yang dipindah? Dipindahkan daripada tempat yang tetap di bumi, pindah ia tu pergi kepada suatu yang perkara yang keluar di punggung manusia. Dan pula satu orang yang jatuh daripada murtad dengan sebabnya masalah orang panggil silap fahami tertengi masalah ziyad dan pula sahabat-sahabat yang lain daripadanya al-muhajir masalah tertengi masalah bahagikan akal zakat ataupun sifat taruh zakat tu di atas jalan silap. Waqa alaihim misamus sadaqati ghalaqatan. Ghalatan. Ya ni ada jadi selisih di antara kandah sebab ia tu boleh jatuhkan murtad. Masalah daripada fardu bagi sedekah, fardu bagi zakat. Dengan sebab jatuh masalahnya bagi zakat, sifat taruh zakat tu di atas jalan silap. Sebab ketika itulah daripada Bani Muawiyah ketika ni orang panggil jatuh jadi murtad sekali dengan kanda Malikan Syarhabil lagi pula Ibnu Sabti wa ibnahu. Malikan Syarhabil lagi pula anaknya anak bagi Syarhabil. Perhati molek Aisyah meroyak kali lagi tak cerak mana tu situ. Kemudian katanya illa Syarhabil Ibnu Sabti wa ibnahu dan anaknya anak bagi Syarhabil. Fa innahuma maka bahasa keduanya. Perhati situ molek. Aisyah meroyak mula. Fa innahuma maka sesungguh keduanya nyok Syarhabil dan anaknya anak Syarhabil. Dia kata apabila kumpulan bagi kandah jatuh jadi murtad dengan sebabnya sifat taruh masalah zakat ni duk jadi selisih di antara orang-orang Islam yakni daripadanya ziyad lagi pula sifat taruh tentang zakat ni jadi selisih jadi salah maka fok ni tak jauh lagi pula tak puas hati daripada kumpulan Banu Muawiyah daripada kandah maka mereka pun menegahkan akan zakat mereka. Kemudian malaikat tak menegahkan zakat illa Syarhabil dan anaknya anak bagi Syarhabil. Fa innahuma maka sesungguh keduanya Syarhabil dan anaknya. Qala berkatalah kedua-duanya. Yakni Syarhabil dan anak baginya. Kata bagi Fuad Bani Muawiyah daripada kumpulan kandah. Kata Qala berkatalah kedua-duanya Syarhabil dan pula ibnuhu li Bani Muawiyah. Bagi anak Muawiyah. Perhati mulak sini. Innahu bawasanya man as-sadaqah. Yakni menegahkan sedekah ni. Takwi zakat ni. Lan qabihun. Sesungguh keji ia huduh ia. Masalah lari tentang zakat ni orang panggil satu perkara yang tak comel sangat-sangat. Satu perkara yang huduh sangat-sangat bil ahrari, yakni dengan orang-orang merdeka macam kita ni tak sepatut benar, tak comel benar. Bahkan kita ni orang merdeka, lagi pula orang ada kekuasaan, bukan hamba orang. Katanya Syarhabil. Kemudian orang panggil sesungguhnya dia keji sangat, huduh sangat dengan orang merdeka, orang macam kita, bukan orang hamba orang ni. At-tanaqulu ialah berpindah. Kejilah oleh pindah. Pindah lah. Yakni berpindah daripada beri zakat, lepas tu pergi tak beri zakat. Mana berpindah? Asal zakat tu diberikan kepada kerajaan Islam pada masa Nabi SAW hidup, diberikan zakat kepadanya kerajaan Islam pada Baitul Mal. Pahala ni kita orang merdeka, patut tak sewi zakat. Huduh sangat katanya Syarhabil. Innal kiramah. Kenapa boleh kata keji? Perhati sini mula ibarat payah sikit tu. Innal kiramah sesungguh orang-orang yang mulia mereka itu. Fok-fok yang mulia, lagi pula fok yang disanjung tinggi, dan fok-fok saat ni tu orang panggil ada kemuliaan ini, la yalzimuna syubhata, sesungguh duk mempelazimi mereka itu al-kiram, segala orang-orang mulia saat ni tu duk mempelazimi asyubhata, akan benda duk jadi keliru, akan kesamaran. Samaran
di antara beri dengan tak beri dak jadi semarit. Gawa kesemarit ataupun dak jadi keliru. Tak sahwi. Tak sahwi katanya Banu Muawiyah pada kadah tak sahwi. Dah tak sahwi lah sebab apa? Benda ni duk jadi tak cerak. Sebab sifat tahu zakat ni jadi tak kena. Maka demo tu duk jadi keliru tertengawi zakat dengan takwi. Maka menegah daripada Banu Muawiyah pada kadah tertengawi zakat pada kerajaan Islam, pada kerajaan hak yang diretahkan oleh Abu Bakar. Maka katanya Syarhabi, sesungguh orang mulia saat ni duk mempelazimi tentang benda syubhat ni, fayatakarramu, maka sebab itu dan mulia mereka itu yang takila bahawa berpindah mereka itu al-kiram. Kalau dia tu nak jadi kemuliaan, ia kena berpindahlah mereka itu ila awdaha minha, kepada perkara yang terlebih terang. Kepada yang terlebih terang, terlebih nyata minha ay minasyubhat. Jadi sesungguh orang yang mulia, orang-orang yang disanjungi, orang-orang yang dihormati, makna kata dia kena perjelas. Kalau dia nak mulia sungguh, dia kena berjelas kata perkara syubhat ni. Di antara beri dengan takwin ni, hak mana comel, hak mana terlebih nyata. Dah. Kenapa kena nyata? Makhafatal ari, kerana ketakutan daripada buta dan berkelai kabut. Sebab tu di antara perkara-perkara dia jadi syubhat, maka situ kita kena mendedah, kita kena menerang, kena jadi nyata. Sebab apa? Kalau kita tak menyata, bermakna takut benda-benda saat itu, jadi kelai kabut, orang mati jatuh di dalam haram. Sebab tu di antara beri dengan takwi, dia jadi kelai kabut. Sebab ziyad tu sifat taruhkan zakat dan sedekah ni, orang panggil dia silap sikit. Maka fak ni tak sewi, tegahkan zakat. Apabila tegah zakat, maka kata Syarhabi, itu sangat-sangat hudah bagi orang-orang merdeka tegah tertengah tak sewi zakat. Kerana orang mulia saat ni mempelazimi akan menasyubhat, maka itu tak comel. Kerana takut jatuh dalam kelai kabut. فَكَيْفَ الْإِنْتِقَالُ مِنَ الْأَمْرِ الْحَسَنِ الْجَمِيلِ وَالْحَقِّ. Maka betapa kalau kue bermula pindah head daripada asalnya keluar zakat kepada kerajaan Islam, beri zakat kepada kerajaan Islam, lepas tu paling untuk seberi pindah daripada man'is sadaqah, daripada tegah zakat ni, pindah minal amril hasanil jamil, daripada perkara yang terelok lagi pula comel. Mana comel? Yakni zakat. Lagi pula berikan zakat untuk tolong fakir miskin, untuk tolongkan orang-orang fuqara dan tolongkan zawil qurba. Maka ni orang panggil satu perkara yang comel lagi pula terelok, berpindah daripada perkara yang elok ni wal haqqi dan benar, pindah ilal batilil qabihi, kepada perkara yang batil, perkara yang plesu, perkara yang tak pakar, lagi pula al-qabih, yang huduh lah ia. Comel tak lagu ni? Jawab atas lagu ni tak comel lah, kata Syarhabi. Kita pindah daripada perkara yang comel, zakat kepada kerajaan Islam, pada Baitul Mal. Baitul Mal saat ni tu boleh bagi pada fakir-fakir miskin dan fuqara. Kamu dia paling daripada perkara yang mulia pergi pada perkara yang huduh, perkara yang batil, perkara besu. Tak comel sangat, kata Syarhabi. Allahumma hi Allah, inna, sesungguh kami, kata Syarhabi, doa Syarhabi, la numali'u qaumana, bahawasa kami ni, kata Syarhabi dengan anak ianya, la numali'u, kami tak memenuhi qaumana, akan kaum kami ni ala zalika, di atas dimakan itu, dimakan mana? Ay al-intiqali minal amril hasanil jami wal haq ilal batil qabi'i. Kami tak sila guning, kami tak menanggung, kami tak memenuhi akan kaum kami daripada Bani Muawiyah. Habis dua tu. Habis kat tu. Kemudiannya wang taqala wa nazala, dan berpindahlah kedua-duanya. Siapa dia? Syarhabil dengan anaknya. Wa nazala, dan turunlah kedua-duanya, yakni Syarhabil lagi pula anaknya. Ma'aziyadin, gi turun di tempat Ziyad. Dah turun di tempat Ziyad. Wa qala lahu, dan berkatalah kedua-duanya. Siapa dia? Syarhabil dan anaknya. Berkata, tanah molek ngenduk nerai, lahu, baginya, bagi Ziyad. Maka Syarhabil dengan anaknya kata kepada Ziyad, tanah,
baitil qauma, hendak menetaplah engkau hiziyah al qauma akan kau kami ni, kat aku ni. Mintalah akan menetap mereka duk jadi berkelai kabut. Tertengah keluarkan zakat, tak si keluar zakat. Maka mereka kata tak sah keluarlah zakat. Bukan mereka tu berpindah daripada perkara yang comel, perkara yang elok, daripada yang benar, pergi pada perkara yang batil, yang palsu, yang tak benar, yang sangat huduh. Minta mentetaplah, minta membaikilah akan mereka hiziyah, katanya Syarhabi. Fa illam taf'al, maka jika engkau tidak memperbuat hiziyah, kalau engkau tak buat, engkau tak baiki, engkau tidak menetapkan kau kami ni, khasyina, takutlah oleh kami. Kami takut. Takut ke apa? Ayyatafarraqal qawmu anna, bahawa bercerai-berai dan berpecah al qawmu oleh kaum kami, anna, daripada kami. Ilham. Ya. Ayyatafarraqal qawmu, bahawa berpecah belahlah oleh kaum, anna, daripada kami. Takut mereka tu akan berpecah, lagi pula bercerai-berai daripada kami. Lepas tu, fataraqahum, maka datang ia siapa dia? Ia Ziyah. Apabila selepas daripada siapa dia? Yakni daripadanya siapa dia? Syarhabil dan anaknya pergi berjumpa dengan Ziyah, minta tolong Ziyad menetap akan kaum dia dok jadi pecah, dok jadi selisih buku zakat, man'uz zakat, nak beri zakat, nak sewi zakat ni. Maka Syarhabi pergi jumpa dengan Ziyad untuk Ziyad tu membantu lagi pula menetap mereka, hak dok jadi berpecah, dok jadi selisih. Kerana Syarhabi takut kaum dia terpecah sangat-sangat, fataraqahum, maka menetap dan datang ia Ziyad. Hum, akan mereka itu, akan kaum Syarhabil ataupun Bani Muawiyah tu. Fataraqahum, maka datang ia Ziyad, hum, akan mereka itu, akan al-qaum, kaum bagi Syarhabil dan anaknya ni. Datang fi mahajirihim, pada menyekati segala sekat-sekat teh bagi mereka itu bagi al-qaum. Faham tak ni? Orang panggil hajar. Apa hajar? Sekat harta. Supaya kita tahu orang ni pak mati. Sama dia tu budak yang kecil, budak yang safih, yang bodoh lagi umur 7-8 tahun. Sama dia harta dia tu, wali dia pun tak ada orang jaga harta dia. Maka ketika ni Tok Kodi kena hujur ataupun kena hajar harta dia. Makna kalau serah pada dia, ya kena, ya jual, ya wak menasa harta, maka ketika ni kalau wali ada, wali kena ambil cara dulu. Kena hajar, kena sipeh, kena tegah harta dia. Nak wui cara dia, nak wui cara reta, ya belak tak boleh sebab dia tak cerdik. Apabila dia tak cerdik, maka Tok Kodi ataupun wali tu kena ambil cara harta dia. Supaya sini, harta bagi kaum Banu Muawiyah daripada Kandah, mereka ini orang panggil sudah berkelai kabut, tertengah nak wui zakat atau sewi zakat. Kama dia Ziyad gisan itu pada menyekatkan harta mereka. Lepas tu, fa'asabah, maka membetul ia Ziyad mulukahum, akan segala apa? Mulukahum, akan segala kerajaan mereka. Kerajaan mereka mana tak betul, di segi masalah kerajaan mereka tak betul, maka Ziyad tu pergi untuk betulkan kerajaan mereka. Bagi Banu Muawiyah ialah kumpulan bagi Syarhabi dan anaknya, maka Ziyad tu lah pergi betulnya. Lepas dah tu, betul dengan mana? Faqatalahum, maka membunuhlah ia Ziyad. Hum, akan mereka itu, akan mulukahum. Malik-malik mana hak tak betul, raja-raja mana daripada kumpulan mereka, ketua mereka tak betul, maka Ziyad saat ni tu bunuh. Apabila nak menegahkan zakat atau sewi zakat, maka Ziyad saat ni pun bunuhkan kerajaan hak yang tak mahu mengikutkan Islam atau sewi keluar zakat ni. Wa harabah, ada wa harabah, dan telah lari min qaumihim, daripada kaum mereka itu, kaum bagi siapa dia? Bani Muawiyah, hak menegahkan zakat ni. Lari daripada kaum mereka itu Bani Muawiyah, man ataqal harbah,
mereka yang ada kuasa, yang ada kemampuan lah ia al-haraba akan lari. Akan harba akan lari saat itu. Maka Ziyad saat itu pergi betulkan kerajaan mereka yang tak betul. Kerajaan mereka saat itu orang panggil jambelok. Tok si keluar zakat kepada kerajaan Islam. Maka Ziyad pergi saat ini betul. Lepas tu bunuh. Hak mana duduk belawai Islam. Bunuh tahu. Kamu dia lari daripada mereka yang kuasa lari. Tuan kata, wa haraba min qaumihim man ataqal harba. Mereka yang kuasa ia akan lari. Wa adal muslimuna. Dan terpulang oleh orang-orang Islam. Dan kembali oleh orang-orang Islam. Bil apa dia? Yakni bil ghanaimi, dengan segala harta ghanimah. Apabila mereka tu lagi Ziyad saat itu dah pergi dengan tentera Islam untuk nak betulkan kerajaan hak yang tak si keluar zakat, tak si bagi zakat pada kerajaan Islam yang diretah oleh Abu Bakar. Maka Ziyad pergi betul. Sah kata kena bunuh. Apabila tak ada bunuh, mereka lari. Hak mereka dia lari pada Ziyad ni, maka terpulang orang-orang Islam kepada Madinah sana bil ghanaimi, dengan segala harta ghanimah. Lagi pula wasabi, dan pula tawen ni. Hak mana tak ada lagi, maka Ziyad sana igak kilas siku, maka buat mana? Buat klik kepada Madinah sebagai jadi tat. Nah, famarru, maka lalu mereka itu. Siapa dia? Al-muslimu. Lalu ala banil harisi hakim. Pergi lagi beli motor geng. Pergi geng. Famarru, lalu geng. Famarru, maka lalu mereka itu. Mereka itu al-muslimun. Derah geng. Ala banil harisi ibni Muawiyata. Lalu di atas Bani Harith, anak bagi Muawiyah. Fi mahajirihim, pada nak menyekati dan pula nak menegahi akan mereka itu tentang harta mereka. Sekat. Sebab mereka tu si keluar zakat, maka kerajaan Islam yang dibawakan oleh Ziyad sekat. Harta mereka tu baik mana, hadap mana, anak keluar tetangga, maka disekatikan oleh kerajaan Islam yang dibawakan oleh Ziyad pada kaum bagi kandah ini. Lepas tu wa fihim, dan sabitlah pada mereka itu, pada siapa dia? Yakni pada Banu Muawiyah ataupun Banu Haris ibnu Muawiyah ini. Al-Ash'athu ibnu Qaisin, ada Ash'ath anak Qais di situ. Ketika Ziyad gapo orang-orang Islam klik dengan laba harta ghanimah, dan pula dengan tawen ni, lalu di atas Bani Harith anak Muawiyah pada menyekatkan harta mereka, dan sabit juga situ ketika lalu tu ada Ash'ath anak Qais. Fanazalah, maka turun ia. Fanazalah, maka turun Ash'ath. Wastakhlasa sabya minhum, dan menutup nak mempelepas ia al-Ash'ath as-sabya akan hak yang kena tawe minhum, daripada mereka itu, daripada Bani Harith. Maka ketika fofok ni lalu, orang Islam lalu di atas Bani Harith anak bagi Muawiyah, maka di situ adalah As'as. Maka As'as ni tu menutup nak mempelepaskan daripada tawen ni hak daripada Bani Harith dan Muawiyah saat ni, yang ditawarkan oleh orang-orang Islam dan pula Ziyad saat ni. Maka dia nak menutup dia, nak mempelepah orang kena igak, kena tawen, maka dia masuk pergi kecek dengan Ziyad dan kecek dengan orang Islam untuk nak pelepah lagi pula melepah lah ni daripada fok-fok kena tawen daripada Banu Harith lagi pula Banu Muawiyah. Banu Harith ibnu anak bagi Muawiyah. Fakataba Ziyad, maka menulis dan mencatati oleh Ziyad. Innal muhajirah, sesungguh muhajir ni. Ni muhajir ni satu orang yang dilatihkan oleh Nabi masa Nabi hidup lagi. Innal muhajirah, sesungguh muhajir yastahithuhu, sesungguh dia tu menyungguh-nyungguh dah. Menyungguh-nyungguh dah akan dia akan siapa dia? Yakni akan As'ah tetangga tak leh. Tak leh. Tak leh melepaskan akan tawen ni. Hak yang diigatkan oleh orang Islam.
Deh. Jadi tulis surat. Jadi masalahnya apabila Ash'ah hidup kecek menuntut tidak melempah daripada yang kena tahu daripada Banu Harith ibnu Muawiyah, maka kecek oleh Ash'ah. Jadi sebelah balik Muhajir tu bersungguh-sungguh nak taksir lepas. Dah taksir. Atau yastahithuhu, menyungguh-nyungguhlah ia al-Muhajir, dia akan istislah khasuna. Istikhlal macam mana? Yastahithuhu, menyungguh-nyungguhlah ia al-Muhajir, dia akan istikhlasahu as-sabyan. Tetengnya masa Allah menutup tidak mempelepahlah oleh saat itu, akan tahu-tahu ni Muhajir pun kecek gitu, kecek gini bersungguh tak selpah. Lah mana? Fastakhlafa ala jungdihi, maka menukar dan mengganti ia Ziyad ala jungdihi, di atas tenteranya. Tentera bagi siapa dia? Mengganti pula di atas tenteranya, tentera bagi Al-Muhajir. Jadi Muhajir ni bawa tentera satu kumpulan, Akrimah satu kumpulan. Kemudian dipimpin tika ni oleh Ziyad sebagai jadinya orang bicara dan pula orang kawakan fok-fok ni. Maka mengganti oleh Ziyad di atas tentera bagi Muhajir siapa dia? Akrimatu, akan Akrimah. Ziyad pun apabila nampak-nampaknya Muhajir tu bersungguh cekak dah, tetengah tak lepas daripada tahun ni bagi Fok Banul Harith ibnu Muawiyah. Kemudian dok minta juga oleh siapa dia? Yakni oleh Ash'ah nak minta lepaskan daripada tahun ni. Maka menyungguh-nyungguhlah kecek tetengah ni oleh siapa dia? Oleh Muhajir. Lepas pada tu mengganti pula Ziyad di atas tentera bagi Al-Muhajir ni Akrimah. Kenapa Akrimah ni? Wa ta'ajjalah, dan segeralah ia Akrimah ni, ia Akrimah fi sur'anin nas, pada secepat-cepat manusia. Dia ni Akrimah ni daripada orang yang segera-segera dan secepat-cepat manusia di dalam peperangan. Masalah kuda, masalah perang, masalah gapo, dia ni dikatakan secepat-cepat manusia. Yang gapo? Yang boleh gapo orang panggil di dalam medan peperangan, dia ni satu orang cepat dalam masalah medan perang. Apabila diganti, ditukarkan pada tentera Muhajir, akan Akrimah, dia ni satu orang segera yang cepat dalam medan perang. Wa qadimah, dan datanglah ia siapa dia? Akrimah fok belakang tu. Faisal. Wa qadima, dan datang ia Akrimah ala Ziyadin, datang pada Ziyad. Apabila tukar masalah Muhajir tu orang yang bersungguh dah. Masalah gapo? Masalah perang, masalah kecek pe untuk nak lepas daripada tahun ni tak selepas, walaupun dimintakan oleh Ash'ah, maka diganti tika tu oleh Akrimah, kerana Akrimah orang secepat di dalam medan perang. Maka datang di atas Ziyad, faltaqau, maka bertemulah mereka itu, Ziyad dengan kumpulannya dan pula Akrimah dengan tentera sekali dengan dia ni, berjumpa bil a'da'i, dengan segala seteru-seteru di kawasan tu. Dan lepas dah tu fanhazama Banul Harisi, maka terkalahlah oleh anak cucu bagi Harith. Apabila Akrimah orang pandai perang, orang bijak le perang, orang cepat le perang, mari capu tangan dengan Ziyad, maka ketika ni orang panggil apabila capu tangan Ziyad, maka perang situ, maka terkalahlah oleh Banu Harith. Wa tuhassinu, dan buat kota mereka itu. Apa tahsinu? Membuat kota lah mereka itu Banu Harith bin Najir, di suatu tempat yang bernama Najir. Buat kota. Gapo An-Najir ni? Wa huwa, dan ia An-Najir ni hisnul lahum, ialah kota bagi mereka itu, kota bagi mana? Bagi Banil Haris. Apabila mereka ni datang Ziyad dengan siapa dia? Dengan Akrimah, seraikan mereka serai-serai, maka terkalah. Maka apabila mereka kalah, mereka pun buat kota. Kota mereka di kawasan bernama An-Najir. Jadi dikatakan tempat mereka berkota nama An-Najir. Lepas tu mereka berkota di situ di An-Najir, fahasarahumul muslimun, maka melikungi akan mereka, likung, kepung, dan akan mereka itu, akan Banal Harisi, akan Fok Banil Haris,
Kepungkan mereka itu akan Bani Haris al-muslimun. Oleh orang-orang Islam pakak kepung. Likung mereka. Apabila mereka berkota saat ini, maka dilikungkan oleh orang-orang Islam. Haskat dulu kan mereka kata, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal majazu bin naqli. Dan bermula majak yang tiga kainum bin naqli. Adalah ia dengan sebab pindah. Pindah lapar. Ada pun majak dengan tambahkan kah masalahnya. Ikut tambah lapar apa-apa daripada asal. Dia panggil majak biziyadah. Ataupun majak dengan kurang asal kelimah ni ada. Lepas tu buai kelimah. Dalam usul fiqh panggilkan majak. Dan pula yang tiga, wal majazu bin naqli. Majak dengan sebab pindah. Adalah ia bin naqli dengan sebab memindahi lapar. Lapar ni asal lain pakai makna lain pada asal. Tapi ketika ni kita pakai dengan makna lain. Panggil majak juga. Supaya kita katanya lapar adabatu. Asal pada logat kullu man yadibu 'alal ardi. Mereka yang berjalan dan berngakak-ngakak di atas bumi. Lepas tu kita pergi pindah pakai dengan makna zawatil ard. Li zawatil arba'i. Bagi menata 4 kaki. Lagu tu kalau kita kira makna majak juga pindah. Gampu bin nakli ai bin nakli lafzi jihan. Dengan memindahkan akal lafaz. Dengan kita pindah lafaz. An maknahu. Daripada maknanya makna lafaz. Kita pindahkan akan makna. Kita pindahkan lafaz. Akbadahu daripada maknanya makna lafaz. Soalnya ai al-asli. Kita pindahkan lafaz tu daripada maknanya makna bagi lafaz asal. Pindah-pindah. Ila maknan akhara. Gi kepada makna yang lain. Kita pindahkan makna ni. Makna lafaz ni gi pada makna yang baru. Ataupun pindah pada makna asal gi pada makna satu lagi. Makna yang lain. Makna barulah. Kenapa boleh pindah? Kata bin nakli ni. Lil munasabati. Bukan duk-duk pindah. Tak. Ia ada munasabah. Ia ada sekurang-kurang bersakut teh. Faham? Lil munasabati. Bukan semata-mata pindah. Lil munasabah. Yakni kerana ada bersakut teh. Dan sekurang-kurang bergantungi. Ataupun kerana ada berlabik dan layak dan sepatut teh. Sebab tu boleh pindah daripada lapan ni. Pindah lapan daripada maknanya asal. Gi pada makna yang baru, makna yang lain. Orang panggil ada bersakut teh, ada munasabah dan layak ke. Deh. Layak bainal maknal manquli anhu. Di antara makna yang dipindahkan daripadanya. Deh. Jadi makna kata ada munasabah lah, ada layak ke lah, ada sepatut teh lah. Di antara makna yang dipindahkan daripadanya. Wal manquli ilaih. Manquli anhu. Di antara apa makna yang dipindah. Misalnya kita kata makna dipindah. Lafaz yang dipindah. Makna yang dipindah daripadanya. Asal kita kata. Apa dia adabah tu kullu man yadibu tu makna yang dipindah daripadanya. Gimana? Gi pada zawatil arba'i. Pada makna baru ialah binatang 4 kaki tu. Wal manquli ilai. Dan gi kepada manqul ilai. Pindah gi kepadanya. Pada binatang 4 kaki. Tengok sini. Bagus anda tengok. Kal ghaiti. Seperti lapar ghaiti. Baca mula. Kal ghaiti. Ni lapar ni. Ni orang panggil satu lapar. Yang tunjuk asalnya lapar ini. Fima yakhruju minal insan. Pada bagi. Lapar ni asal tunjuk ki pada bagi. Yang keluarlah ia bagi. Keluar minal insani daripada manusia. Gapo tahi itulah najis dah. Tu dia panggil bagi yang keluar pada manusia perkara yang lebih. Gapo perkara lebih? Yakni perkara lebih tu baik kok dubo. Tu gapo panggil najasah ataupun dia panggil najis ataupun tika qada hajat. Dek, orang panggil najis hak keluar pada punggung, pada dubur, pada insan. Fa innahu, maka bahwasanya tafriq pada kal ghaiti, pada misal tafriq. Fa innahu, maka sesungguh bahwasanya al ghaita. Apa dia weh? Nuqila ilaihi, dipindahkan kepadanya, kepada al ghaiti. Jadi al-ghaiti ni pakatika ni perkara yang keluar daripada tubuh manusia. Yakni najis keluar pada tubuh manusia. Dipindah kepada al-ghaid mana? Kepada makna yang keluar daripada tubuh manusia. Dah pindah
an maknahu daripada maknanya, makna al-ghaiti al-haqiqi, makna yang hakiki. Makna hakiki tu apa dia? Tengok. Wa huwa, dan ia maknahu al-haqiqi. Fatibah ni. Al-makanul mutmainnu minal ardi. Asal al-ghaitu ni suatu tempat yang duk tetaplah ia di bumi. Makna suatu tempat duk tetap di bumi. Asalnya begitu. Tapi kita pindah daripada al-ghaib, suatu tempat yang duk tetap di bumi, suatu tempat yang tentu di bumi, kita pindah pakai makna terghaib ini ialah satu perkara keluar di punggung manusia. Ni supaya kita tempat yang tetap. Mana tempat yang tetap di bumi ialah kita tertandah jambai. Tu suatu tempat. Mana dia mata lagi jambai tawi, atau orang panggil suatu tempat. Tapi kita pakai al-ghaib ketika ni ialah suatu perkara yang keluar di punggung, di tubuh manusia. Deh. Asal ghaib ni satu tempat yang tetap, yang tegak di bumi dekat situ. Mana jambai dia mau tunjuk kau tu, kalau sejid dia mau tunjuk ni, tu tempat yang tetap. Cuma dia apabila sebut kata tanda ketika dimurak dengan al-ghaib etika ni, yakni satu perkara yang keluar daripada tubuh manusia. Dia panggil pindah daripada makna asal, suatu tempat yang tetap di bumi, kita pergi pakai suatu perkara yang keluar di tubuh manusia. Dia panggil al-manqulu anhu ila manquli ilaihi. Tengok. Li'anna allazi yaqdil hajah, kerana bahasa manusia seorang ni, li'anna allazi, yakni kerana seorang yang qadi, menunai ia, melulus ia, ia tunai al-hajata, akan hajat dia. Tunai hajat mana? Kecing dia, berak dia, tu tunai hajat dia. Giwak powai tandah tu jambai tu. Deh. Karena apa? Karena nak tunaikan hajat. Sebab dia pergi situ nak buat apa? Dia nak buat air kecing, lagi dia nak buatkan najis dia. Dia pergi situ. Asalnya sebut katanya al-ghaib, suatu tempat yang tetap di bumi. Tapi manusia yang pergi situ apa? Dia nak tunai hajat dia, nak meluar kecing dia, nak keluarkan masalah berak dia. Dah. Yang qasidu Syafi'i, yang qasidu zalikal makan, dia qasad di makan tu tempat yang tetap jambai tandah ni. Talaban lis-satri, kerana dia nak tutup kepada dia duk cari, duk tutup untuk nak menutupi. Adakah orang kita ketika nak berak, dia kena berak tak pay orang. Hak tu orang tak cukup dah, tu sparrow dah kan. Ni menggamuk di berak apa sama? Duk tononai buka sama tak? Kalau zaman dulu orang berak kena apa? Legetoh kan. Belakang rumah buat cok so, yang zaman dulu kan. Kau tak ada jambai kan? Pakai buat cok malam-malam kah dak. Kalau belakang rumah kan cakuk-cakuk berak. Cari pak nusuk. Nak uai ke benda tak molek le tubuh najis ni, maka cari pak nusuk. Dulu orang panggil tak ada jambai. Lepas tu duk timur mari sekarang. Paya siapa ya tak buat jambai ni, tak buat khong nam, maka kaje saat ni tu tak wi serang rapu. Dia kaje kacing situ. Dulu jambai tak ada, mereka berok kepala ketah, kepala kebun orang dulu dah. Lepas tu wakil kita sini tak ada jambai, tak cukup dulu. Tel bung tu, bung dia, apa buat tu main bola. Kadang-kadang sakut tarik kat atas tu. Satu sia nak murih, kadang-kadang lambung tak perabung, sakut tak perabung, saya mengaruk-mengaruk. Berak lepas sikit pergi gantung nak pergi pondok demo wal iyazubillah. Nah, gantung pergi pondok demo. Ada apa saya mengaruk ni? Nah, berak ke pondok orang. Nah. Tu orang panggil dia cari tempat nak tutup dia. Fasammu al-fadlatal kharijata. Maka mempernama mereka itu al-ulama. Ataupun kita ahlul lughah. Ahli logat tu mempernama manusia apa boleh cari tempat untuk nak tutupkan diri dia ketika dia nak keluarkan hajat, ketika dia nak tunaikan hajat, maka cari tempat nak tutup, nak katuk dia tersuri tengok, maka orang panggil ketika ni ahlul lughah panggil lah fasammu, maka mempernama mereka itu ahlul lughah ataupun al-ulama al-fadlatal kharijata, suatu perkara yang terlebih, al-kharijata yang keluarlah ia minal insan daripada manusia, suatu perkara yang keluar daripada diri manusia pada najis tu, air kecing berak masalah. Bismil makan, dengan nama tempat tu, keluar mana? Keluar situ. Keluar mana? Keluar di jambai tu.
Amor kita ada buat jamai masing-masing dalam rumah ataupun tepi rumah. Maka manusia dia apabila dia tunai hajat, dia nak keluarkan hajat dia nak buat benda-benda tak molek daripada diri dia, maka dia cari tempat yang tutup, maka di situlah dia mengeluarkan suatu perkara yang najis, suatu perkara yang dia nak tunai hajat. Faham dia tu waktu baikkan benda najis, benda yang dia nak tunai hajat ni, nama dia saat ni tu, dia keluar kalau oleh manusia kerana satu perkara yang lebih daripada diri dia di suatu tempat tu. Nama tempat tu nama? Nama jambai tu, nama tandas tu. Asal tandas suatu tempat yang tetap di bumi. Tapi manusia apabila nak tunaikan hajat dia, nak keluar hajat, maka dia pergi situ. Di nama tempat tu, nama jambai tu, tandas tu. Supaya kita lah. Sebut kata sejak nak pergi semaya, sejak deh. Sebut tadi mau ni nak pergi berak, tu. Jambai tu. Al-Ghaid. Asal Al-Ghaid suatu tempat tetap di bumi. Tapi ketika ni pindah pakai al-ghaib, ialah keluar najis. Najis yang keluar pada tubuh manusia. Kerana manusia pun dia nak keluar najis. Jamai ada, mana. Ada, dia saudara. Yang cari situ. Untuk dia nak keluarkan al-fadlatul kharijata. Yakni daripada tubuh dia. Deh. Kemudian dengan suatu tempat. Alladhi yulazimu zalika. Yang melazimilah ia mazukir. Ai minal fadlatil kharijah, bagai yang tersebut daripada benda kelebihan yang keluar daripada tubuh dia. Washtushhira dzalika, dan dimasyhurkan dimakan itu, dimakan mana? Washtushhira dzalika, dan dimasyhurkan dengan dimakan itu, dimakan mana? Dimakan gapo dia? Dah. Dan dimasyhurkan dimakan itu dengan bismil makan, dengan tepat alladhi yulazimu zalika ini hatta sara taida washtushhira zalika, dan dimasyhurkan akan dimakan itu dimakan ismul makan alladhi yulazimu zalika ini hatta sara, hingga terjadilah ia zalika. Amin akau la yatabadaru, tiada segera fil urfi, pada kebanyakan orang ramai ulama dan orang ramai manusia kebanyakan minal lafzi, daripada lafaz al-ghaiti. Tidak segera faham pada uruf, pada kebanyakan manusia dan ulama minal lafzi, daripada lafaz al-ghait. Tidak segera faham illa zalikal makna, malaikan dimakan itu makna. Faham tak? Sebut kata dia dah. Agi tepat gawa. Yang di tempat yang keluar gawa, tempat yang tetap di bawah gawa. Yakni dikatakan al-ghaib itu makna ialah suatu perkara yang keluar daripada insan. Makna kata tidak dipaham, tidak segera faham pada uruf daripada lafaz al-ghaib. Malaikat dia mau pergi keluarkan najis-najis ataupun keluarkan daripada benda-benda yang ada dalam diri dia daripada al-fadlatul kharijah. Tengok lagi. Wa huwa, dan ia gapo dia. Ia gapo? Ni. Gapo dia? Nah, kita kata al-majak bil manqul ni. Wa huwa, dan ia al-majak bil manqul ataupun bin naqli ni. Haqiqatun urfiyatun, dikatakan hakikat urfiyah. Lagi pula majazun, ialah satu penyemih bin nisbati, dengan nisbah ila maknahu al-lughawiyyu, gi kepada maknanya lugawi. Perhati molek. Dah. Jadi ketika ni perhati molek, majak bin naqli, majak dengan pindah. Sebab apa pindah? Pindah lafaz gi pada makna yang baru. Mana pindah lafaz al-ghaib, pindah lafaz ad-dabah. Lafaz al-ghaib gi pakai dengan makna suatu yang keluar daripada punggung manusia, suatu yang keluar daripada tubuh manusia. Asal al-ghaib ialah makan al-mutmain alal ardi, suatu tempat yang tetap di bumi. Gawa jamai tanda tu panggil suatu tempat yang tetap di bumi. Taman dia ketika ni kita tak ada nak di jamai, tak ada nak di tempat, nak pada suatu yang keluar di punggung manusia tu. Dah. Patut dabah kita tak ada nak binatang ngakak tahu kita nak pada binatang hak 4 kaki. Tu dia panggil majak, makna pindah daripada makna makan yang tetap, tempat yang tetap gi kepada barang yang keluar di tubuh manusia. Asalnya kita tahu makna asal hatta oleh orang Arab, dabah ialah binatang duk mengakak tahu tapi gi pakai pindah gi pada binatang hak 4 kaki. Tu dia panggil majak. Ila maknan akhar, gi kepada makna yang baru. Asal makna dulu, makna kata al-ghaib ialah suatu tempat yang tetap di bumi, tanda. Sebab apa tiap-tiap seorang apabila dia nak kecing, dia nak berak, dia pergi cari tempat tu.
Asalnya al-ghaib mana tepat, tapi sini tak ada nak tepat, nak pada suatu yang keluar di punggung manusia. Pindah pakai makna tu. Deh. Kenapa boleh kata pindah di antara makna yang tetap, tepat yang tetap di bumi dipakai dengan suatu tepat, suatu perkara yang keluar di tubuh manusia lil munasabati, kerana ada sepatut teh, kerana ada layak ke, kerana ada ikat teh, kerana ada tamat teh bainal mangkuli anhu, di antara makna yang dipindah daripadanya. Mana makna yang dipindah? Dipindahkan daripada tempat yang tetap di bumi, pindah ia tu gi kepada suatu yang perkara yang keluar di punggung manusia. Orang panggil ada ikat teh. Kenapa? Ada ikat teh, ada sakut teh, ada layak ke, ada sepatut teh. Kerana manusia apabila dia nak berak, dia nak qada hajat, dia pergi ke tempat tu. Pergi tempat tu, maka dia tu baik suatu perkara daripada diri dia. Orang panggil di antara tempat ni dengan manusia ketika dia nak qada hajat, dia ada ikat teh. Dia ada bersakut pau. Dah, kenapa? Kau panggil makan al-mutma'inu alal ardi wal manqul ilah. Gi pindah makna kata tempat yang tetap, pindah gi pada asyai'u yakhruju min duburil insan. Pindah gi pakai makna suatu perkara yang keluar di tubuh manusia. Gawa al-fadlatil kharijah minal insan, suatu perkara yang lebih yang manusia tak sedar. Maka dia tu baik, mana? Di tempat tu. Dia tak ikut roh, tak ikut dek. Sebab tu tiap umur, tiap tempat, tiap umur seorang dia kena ada tandas, dia ada jambai. Sebab apa tika dia nak wear barang-barang tak pakai, maka dia pergi wear situ. Asalnya tempat tu dia panggil al-makanul mutma'inu alal ardi, namanya al-ghaib. Tapi tak say kepada makna tempat, nak pada suatu perkara yang keluar di tubuh manusia. Tu dia panggil al-majaz. Dah kenapa? Al-ghaiti berarti. Al-ghaiti fima yakhruju minal insan. Asal ghaid dipakai pada barang yang keluar pada insan. Asal ghaid al-makanul mutma'innu alal ardi. Tapi ketika ni kita dipakai suatu perkara yang keluar di tubuh manusia. Fa innahu nuqila ilaih, maka bahasa al-ghaid dipindah kepada al-ghaid an ma'nahu al-haqiqi, daripada makna yang hakiki. Dipindahkan al-ghaid daripada maknanya hakiki. Makna-makna hakiki al-makanul mutma'innu alal ardi, tempat yang tetap daripada bumi. Mana tempat yang tetap pada bumi? Ialah tandas ataupun jamai. Itu suatu tempat yang tetap di bumi. Tapi kita tak ada nak pada tempat. Suatu tempat yang tetap daripada bumi itu, tetapi ketika ini negara murak dengan al-ghaib, bukan nak ke tempat, bukan nak dan pula berpindah kepada suatu yang keluar daripada tubuh manusia. Hak nak ketika ni bukan tempat, nak pada suatu perkara yang duk keluar daripada punggung manusia, tubuh manusia. Kenapa boleh kata gitu? Karena li'annal insan, karena bahasa manusia yaqdil hajah, dia nak keluar hajat. Dia nak tunaikan hajat dia, nak buat perkara yang lebih pada diri dia, nak buat perkara najis pada diri, maka dia pergi cari tempat ni. Kerana talaban lisatri, kerana dia tutup diri dia, nak katuk kemaluan, nak pergi berak tak apa orang, tak ada gamuk, malu kau orang, maka dia cari tempat ni. Gawa ialah jamai, ialah tanda. Kama ketika ni murak dengan al-ghaib, tak ada nak ke jamai, nak pada suatu yang keluar di tubuh manusia. Tu dia panggil al-majaz bin naqli. Tapi ketika ni orang panggil haqiqatun urfiyah. Apa hakikat urfiyah? Sebut kata al-ghaib ialah kena pada suatu yang keluar di tubuh manusia. Geti lagu tu. Dia panggil geti lagu tu. Tupa ni sebut tak al-lafzu bimaknal malfu. Bukan majaz, tapi sebut tak al-lafzu kena pakai makna al-malfu. Dia panggil haqiqatun urfiyah. Sebut kata al-ghaib asalnya gawa dia al-makan mutmain ala ardi, dak tapi ada nasil nak kepada fi ma yakhruju fi duburil insan. Tu ya nak. Dia panggil hakikat urfiyah. Urfiyah nak urus kata sebut tak al-ghaib. Gawa ialah terpaling pada ma yakhruju minal insan ataupun min duburil insan. Dia klik pada situ. Hakikat urfiyah ataupun orang panggil majaz bin nisbati gawa ilal makna lughawi. Kalau kira makna lughawi sungguh, makna pada logat sebut kata al-ghaib ialah kena kepada tempat yang tetap. Tapi tidak ada nak tempat, nak pada suatu saat ni. Kamar dikata wallahu alam.